السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, saya pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam ayat ke-17 dan berikutnya daripada surah Al-Ahqaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولوا ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. صدق Allahul Azim. Dan orang yang berkata kepada kedua ibu bapanya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu kedua mengingatkan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku." Lalu ibu bapanya memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah, sungguhnya janji Allah itu adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah dongengan orang yang terdahulu belaka. Mereka itulah orang yang telah pasti diazab ke atas mereka bersama dengan umat-umat yang telah lalu dari kalangan jin dan manusia sebelum itu. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan bagi masing-masing mereka darjat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan." Ikhwati billah, saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ini secara fokusnya menceritakan tentang tindakan golongan musyrikun. Ayah ibunya beriman, dia menafikan. Ataupun golongan fasiqun yang menafikan tentang tauhid, akidah. Dia bertanya kepada ibu bapanya, "Apakah patut beriman kepada cerita-cerita dongeng yang ayah bawa ni? Tak ada seorang pun yang datang kepada kita menceritakan pengalamannya mati. Apa sebab kita nak kena yakin kematian tu ada selepasnya hukuman daripada Allah dan sebagainya?" Dia tak mau terima. Jadi ayat ni sebenarnya bersifat umum bagi siapa pun yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagi orang yang menyangkakan bahawa ayat ini khusus berkaitan dengan Abdul Rahman bin Abi Bakar, ia merupakan satu kenyataan yang salah dan tidak dapat diterima. Kerana tuan-tuan, Abdul Rahman bin Abi Bakar ni telah masuk Islam dan dia telah terkira daripada salah seorang sahabat yang terbaik pada zamannya. Pengorbanannya untuk Rasulullah, untuk Islam dan sebagainya. Sebenarnya kata Imam Al-Bukhari, satu riwayat daripada Yusuf bin Mahak, Marwan bin Al-Hakam tinggal di Hijaz. Dia ditugaskan oleh Muawiyah sebagai governor untuk kawasan tersebut. Satu hari dia berkhutbah menyebut bahawa Yazid bin Muawiyah akan dibai'ah menjadi khalifah pengganti ayahnya. Jadi Abdul Rahman Abu Bakar ni mengatakan bahawa Marwan telah pun membuat satu syariah baru, tak macam Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar telah pun mencadangkan agar Umar naik, dan Umar pula mencadangkan orang lain, tidak daripada kalangan keluarga mereka. Maka bagaimana engkau nak samakan tindakan Abu Bakar ayah aku dengan tindakan kamu itu, kata Abdul Rahman. Jadi Marwan menjadi marah. Dikejarnya si Abdul Rahman ini. Lalu Abdul Rahman ini pun bersembunyi di rumah Aisyah radhiyallahu anha, saudara perempuannya daripada ayah yang sama, iaitu Abu Bakar. Maka Aisyah mengatakan, "Demi Allah, tidak, ayat ini bukan turun untuk Abdul Rahman." Bila si Marwan mengatakan, "Kamu ni memang patut pun turun ayat mengutuk kamu. Kamulah yang dengan sebab kamu turun ayat ni." Dibacakan ayat itu, "Waladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ta'idani an ukhraj." Dibaca ayat ini. Kata ayat ni turun untuk Abdul Rahman bin Abi Bakar. Dia satu
maknanya satu kabar palsu, satu kata-kata yang diada-adakan. Padahal kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak turun kepada sesiapa pun di kalangan keluarga kami. Tak ada kena-mengena ia dengan kami. Kalau ada pun ayat yang turun berkaitan dengan keluarga kami, iaitulah kena dengan aku dalam peristiwa hadithul ifk. Hadithul ifk maknanya peristiwa fitnah yang berlaku pada Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita akan bincangkan bila sampai waktunya kelak. Ikhwati fillah, jadi nampaknya Aisyah radhiyallahu anha menafikan. Marwan, kau jangan berdusta. Demi Allah, bukan Abdul Rahman penyebab turunnya ayat itu. Andai kalau engkau nak tahu sangat siapakah orang yang dimaksudkan oleh Allah di situ, aku boleh sebutkan. Kerana Rasulullah SAW pernah beritahu aku. Jadi saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, maka ayah ibu ni merasa amat kecewa dengan konteks saya ini. Ayah ibu ni mohon kepada Allah, wahuma yastaghitsanillah. Kedua ibu bapa ni mohonlah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, kenapalah jadi macam ni kepada anak? Berilah hidayah kepadanya, bukalah pintu hatinya agar dilembutkan. Perkataan istighatsah ni tuan-tuan menunjukkan kepada doa yang bersungguh-sungguh, seperti kenyataan Al-Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar. Begitu juga kita lihat dalam Ar-Raghib Al-Asfahani. Tuan-tuan boleh memiliki kamus yang namanya Al-Farid, kamus Al-Aziz. Dua kamus ini sangat baik untuk kita miliki ke arah memahami bahasa Al-Quran, tuan-tuan. Jadi sebenarnya yastaghitsani datang dari perkataan Ghaus. Ghaus maknanya bantuan ataupun Ghais. Ghais ni merujuk kepada hujan. Kalau Ghaus ia adalah nusrah, an-nusrah sad. Tapi kalau al-Ghais dia merujuk kepada matar, hujan. Sebagai contohnya dalam surah Hadid Allah gambarkan kamathali ghaithin a'jabal kufara nabatuh, seperti hujan yang menyebabkan orang-orang kafir kagum melihat pokok-pokok tumbuh dengan sebab hujan yang turun ini. Ya tuan-tuan, ini dulu kita pernah bincangkan dalam surah Al-Kahfi pula, perkataan Ghaus. Wa yastaghithu yughathu ma'in kalmuhl. Kalau orang dalam neraka ni minta diberikan air minuman, maka dia akan beri air yang busuk, air yang kotor. Jadi perkataan istighatsah ni adalah merujuk kepada an-nusrah ataupun al-matar. Kalau al-Ghais dia merujuk kepada matar, tapi kalau al-Ghaus dia merujuk kepada nusrah, maknanya bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar sebagai contohnya, Nabi SAW telah pun mengangkat kedua tangan Nabi sampai serban Nabi jatuh, selepang Nabi ni jatuh SAW, kerana Nabi memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Boleh kita lihat perkara ni sebagai contoh dalam Sahih Al-Bukhari berkaitan dengan Kitabul Maghazi. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Maka Nabi yang selama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kehancuran kepada golongan kafir Quraisy yang datang untuk menyerang Nabi di bawah pimpinan Abu Jahal ni. Tentu tahu kan perang Badar kan? Doa Nabi yang salat, Allahumma anshuruka ahdak wa wa'dak, Allahumma in syi'ta lam tu'bad, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabata al-yawm lam tu'bad. Nabi berdoa sungguh-sungguh pada Allah, namanya istighatsah, mengangkat kedua-dua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan Nabi berdoa yang begitu bersungguh-sungguh sampai jatuh serban Nabi, diangkat letak balik semula oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata kepada Nabi, wahai Nabi, cukuplah, bukankah Allah SWT akan membantu kita? Ni Nabi SAW memohon kepada Allah SWT bantuan. Dulu kita telah bincang dengan surah Al-Qamar, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Golongan kafir ini pasti akan dikalahkan, mereka akan mundur ke belakang. Dulu surah Al-Qamar kita telah bincangkan. Jadi kesan daripada doa yang bersungguh-sungguh Allah makbulkan. Maka kita juga doalah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita sihat, agar kita hidup ni dalam iman, mati dalam iman, tidak ditipu oleh dunia. Doa sungguh-sungguh. Bangun malam, angkat kedua tangan ke langit, menangis dalam doa yang kita lakukan itu. Dan itu salah satu tanda kesungguhan kita nak doa dimakbulkan. Jadi ini adalah gambaran dua ibu bapa yang bersungguh doa pada Allah untuk anak ni dapat hidayah. Sebab di gambar sini, wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Dia ni anak ni menolak. Dia kata ni cerita-cerita dongeng yang ayah ibu bawa ni buat apa? Cerita dongeng. Lalu Allah gambarkan pada penghujung ayat ni, ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Mereka itulah orang yang telah pasti azab ke atas mereka bersama dengan umat yang telah lalu sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia. Mereka lah orang yang rugi. Maka anak yang berkelakuan seperti ini termasuk di kalangan orang yang
kafir yang merugikan dirinya sendiri. Jadi sebab kata Imam Baydawi, ni ulama tafsir yang terkemuka yang mengikut metodologi Ahlul Ra'i, tapi sudah tentulah beliau seorang yang sangat kukuh usul fiqhnya, ulama yang hebat mazhab Syafi'i, kefahamannya kepada hadis tinggi, bukan macam kita pada hari ini. Kita nak mendakwa, kita boleh mentafsir Quran ikut fikiran kita, bahasa Arab kita boleh hitam bukang tuan-tuan. Usul fiqh kita tidak faham. Tidak boleh tuan-tuan, kena baca dulu, kena mengkaji, kena memahami perkara tersebut, barulah layak untuk kita berikan pandangan-pandangan berdasarkan pada pengalaman dan sebagainya. Jadi kata Imam Al-Baydawi, kamu lihat ayat ini adalah bukti bahawa ia tidak turun untuk Abdul Rahman, kerana ayat ini menggambarkan kesudahan yang buruk. Padahal Abdul Rahman bin Abi Bakar adalah seorang yang sangat terpuji dan matinya dalam keadaan kukuh iman, tak ada sedikit pun pertikaian tentang akidahnya. Jadi ulaika, mereka itu yang Allah SWT gambarkan selepas perkataan waladhi qala. Jadi ini merupakan satu dalil penjelasan bahawa ini mencakupi mana-mana manusia yang memiliki sifat seperti itu, bukannya terbatas kepada Abdul Rahman bin Abi Bakar sahaja, bahkan tak ada kena-mena pun dengan beliau. Kata Al-Hasan dan Qatadah, ini adalah bukti bahawa yang dimaksudkan oleh Allah ni adalah seorang kafir, seorang yang keji, derhaka kepada ibu bapanya, derhaka pada hari kebangkitan. Perkara tersebut tidak berlaku sama sekali pada Abdul Rahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Saya pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah ayat yang telah kita bincangkan sekian panjang untuk kita memahami bahawasanya ia turun umum, bukannya kepada sesiapa pun di kalangan keluarga Abu Bakar. Kalau tidak lagi satu contradiction berlaku. Sebelum ni ayat ni telah puji Abu Bakar dengan usahanya untuk mengislamkan orang kelilingnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin ulaika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Pujian untuk Abu Bakar, riwayat yang paling kuat. Tiba-tiba ke ayat 17 pun keji pula Abu Bakar, keji pula anaknya. Tak kenalah tuan-tuan, memang tak kenalah perkara ni. Kemudian datang ayat yang berikutnya, walikullin darajatun mimma amilu, bagi masing-masing darjat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Jadi siksaan itu berdasarkan kepada perbuatan yang mereka lakukan. Darajat ini sebenarnya lawan kepada darakat. Kalau darajat menunjuk kepada tingkat-tingkat yang tinggi, tahap-tahap yang tinggi, kedudukan yang mulia bagi ahli syurga. Tapi kalau darakat merujuk kepada bahagian bawah bumi ataupun tempat yang rendah, tempat-tempat yang penuh dengan penghinaan, siksaan kepada mereka yang ingkar dahulu. Tapi sengaja dia sebut di sini darajat oleh Allah SWT, kerana di situ manusia dah faham. Tak payah sebut likullin darajatun wa darakatun. Jadi dah jadi rakaka tuan-tuan, rakik ayat ini. Sudah pun difahami madailah sebut dengan darajat. Manusia tu ada memiliki tahap yang berbeza. Macamlah kita sebut sebagai contohnya tuan-tuan, barangkali yang dekat untuk faham. Bagi semua, kita buat pengumuman, bagi semua yang duduk di kawasan rumah di sini, padahal rumah yang maksudkanlah satu yang berada di atas tanah sebagai contohnya, yang duduk atas bumi tergantung itu dalam bangunan itu dipanggil sebagai flat, betul tuan-tuan. Tapi bila sebut rumah, semua orang faham lah. Rumah besar kecil ke tak kisahlah, asalkan di rumah. Tak payah nak sebut siapa yang duduk kat banglo dan siapa duduk kat flat, atau siapa duduk kat banglo, siapa duduk kat rumah teras. Tak payahlah tuan-tuan, sebut rumah je memadai lah. Semua orang faham walaupun rumah tu fizikalnya berbeza-beza. Gitu juga dalam ayat ini, walikullin darajatun mimma amilu, bagi masing-masing darjat yang telah ditetapkan Allah kena kerja yang mereka lakukan. Jadi setiap siksaan berdasarkan perbuatan yang mereka lakukan. Wala yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan masing-masing tanpa dirugikan. Tak ada dirugikan sebesar atom sekalipun, sebesar nano sekalipun, atau lebih kecil daripada itu. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam berkata, tingkatan-tingkatan neraka menuju ke bawah, tingkatan-tingkatan syurga semakin ke atas. Ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, demikianlah ayat yang sedang kita gambarkan di sini. Lalu Allah tutup peristiwa pembahagian manusia di antara muslim dan juga musyrik. Masing-masing akan duduk di tempat yang telah ditetapkan bagi orang beriman, di tempat yang tinggi darajat. Bagi mereka yang ingkar dan kafir, fasik, mereka akan duduk di darakat. Tapi semuanya menggunakan perkataan darajat seperti rasional yang telah kita jelaskan tadi.
InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ini yang kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.